Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada malam ini. Kita masih lagi sihat dan kita masih lagi dapat bersama-sama meneruskan kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita dapat sama-sama menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tidak terhingga, walaupun kita berada dalam keadaan yang getir, keadaan yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia merupakan satu ujian untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan lagi martabat kita di sisinya insya-Allah, dan begitu juga untuk menghapus dosa-dosa kita. Asalkan yang penting kita mestilah dapat bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini adalah kuliah bulanan anjuran Surau An-Nur Country High Kajang, yang mana saya ditugaskan oleh pihak surau menyampaikan kuliah bulanan pada setiap bulan, dan sempena tempoh PKP ini tak dapat nak dijalankan di surau, maka atas inisiatif pihak Surau Pusat An-Nur tetap juga memberi inisiatif yang mana ilmu ni tetap perlu disampaikan bila-bila masa saja. Walaupun dalam tempoh PKP, ia sebenarnya tidak menghalang kita untuk menuntut ilmu dan untuk mendapatkan barakah berkat daripada majlis ilmu itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat Surau An-Nur ini, dari dulu lagi mereka bukan sahaja memperkongsikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh asatizah hanya di dalam komuniti surau saja, malah mereka kongsikan pada tatapan umum. Maksudnya segala ceramah dan segala penyampaian, sama ada ceramah bulanan ataupun ceramah perdana, memang ada disimpan dalam page FB rasmi masing-masing, yang mana di situ tuan-tuan boleh lihat macam-macam ceramah dekat situ, macam-macam pengisian yang boleh diambil. Dan begitu jugalah pada malam ini pihak surau masih tetap lagi ingin meneruskan pengajian, inisiatif yang boleh ditaburkan bakti kepada masyarakat setempat, sama ada di Country Heights pada umumnya, pada khususnya, dan seluruh umat Islam di seluruh negara kita ini, supaya kita diisikan dengan pengisian yang baik walaupun dalam tempoh berkurung ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya di Surau An-Nur ini saya dimandatkan untuk mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah, dan alhamdulillah kami pun sudah mula masuk pada hadis yang bab berkaitan dengan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan lepas kita sudah mula bincangkan, tetapi perbincangan dalam bentuk yang ringkas, perbincangan yang tidak mendalam. Baik tuan-tuan, bagi masa saya sekejap. Baik, minta maaf tuan-tuan, saya ada gangguan sebentar, hiccup sebentar lah dalam tempoh masa yang sekejap. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lama jugalah, hampir lebih kurang 2 tahun saya sudah mengajar di situ, hampirlah 2 tahun, tidak sampai 2 tahun, dan mana pengajian kami dekat situ berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah sudah masuk 100 lebih. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-17. Pada hakikatnya kita sudah bincangkan hadis ini, tapi kita nak detailkan lagi, yang mana perbincangan mengenai hadis
cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibincangkan secara santai dan tidak berapa detail. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada malam ini kita akan masuk hadis yang ke-117. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain. An Qailah binti Makhramah annaha rahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa'a. Qalat فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Qailah binti Makhramah, minta maaf salah eja tu, bukan bin ya, binti. Binti Makhramah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, iaitu dalam keadaan duduk qurfusa. Kita terangkan nanti. Ya. Qailah berkata, Qailah radhiyallahu anha berkata, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan khusyuk, aku gemetar kerana kewibawaannya, itu kewibawaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ni menceritakan iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, iaitu duduk secara ihtiba. Nah, ini diceritakan tentang sifat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kitab Syama'il tu menceritakan liputan perbuatan Nabi, bentuk rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara duduk Nabi, cara Nabi baring, cara Nabi makan, cara Nabi minum, semua diceritakan dalam riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang mana hadis yang ke-117 ni cerita tentang bagaimana Nabi duduk ihtiba di dalam masjid. Ini kebiasaan yang Nabi duduk. Yang mana antara cara Nabi duduk tu iaitu duduk dengan lutut diangkat, diangkat menegak, dan dua punggung diletakkan di atas lantai. Punggung di atas lantai, peha dirapatkan ke perut, dan tangan merangkul kedua betis. Tuan-tuan nampaklah macam mana kita duduk dalam keadaan kita punya lutut tu dekat dengan dada kita, peha tu rapat dengan perut, dan kita rangkul betis kita tu. Jadi saya minta maaf tak ada gambar saya nak tunjukkan, tapi tuan-tuan boleh dapatkanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan duduk qurfusa ini sama juga disebutkan sebagai duduk ihtiba. Duduk ihtiba ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk yang mana lututnya paras dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peha Nabi dia dekat dengan perut. Melekatlah, dan punggungnya melekat dekat lantai, dan tapak kaki depan tu dirapatkan. Itu antara cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk macam tu. Itu nak ceritakanlah. Jadi kalau kita nak duduk, boleh tak kita kata kalau duduk macam ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Walaupun tak ada perintah Nabi suruh buat macam tu, tapi kita diharuskan, kita digalakkan, dan kita diistihbabkan untuk meniru cara ataupun gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tak suruh pun. Macam dia orang kata, alah pakai serban Abu Jahal pakai serban. Kita pakai serban bukan disebabkan Abu Jahal, bukan disebabkan Abu Lahab. Kita pakai jubah bukan disebabkan kafir Quraisy. Walaupun kita lihat serban dan jubah itu adalah pakaian adat masyarakat, tapi kita pakai jubah, kita pakai serban atas dasar cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kalau kita duduk, cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perempuan ataupun lelaki boleh duduk macam tu. Cuma ada ulama kata, bagaimana kalau perempuan duduk qurfusa, yang mana lutut dekat paras dada, yang mana disebutkan ini, boleh tak? Cuba kata guru-guru kami, dalam hal ni perlulah melihat kepada adat dan uruf setempat. Boleh tidak menjadi masalah kalau duduk sebegitu yang masyarakat kita faham. Kalau masyarakat kita faham, tak ada masalah. Tapi bila perempuan duduk macam tu di hadapan orang ramai, ini boleh menimbulkan fitnah, boleh menimbulkan tanggapan dan menimbulkan rasa tak selesa masyarakat, dan sekaligus akan menyebabkan reputasi wanita yang duduk qurfusa itu akan menjadi tak baik. Sama jugalah tuan-tuan kalau kita lihat isu-isu berkaitan dengan rambut panjang, betul tak? Kalau ikutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi rambut panjang.
sampai cecah bahu. Tapi kalau sekarang ni, kalau ustaz rambut panjang, ada kata ini penyanyi rock. Sebab apa masyarakat kita tak faham? Bila masyarakat kita kurang faham, maka lebih baik dielakkan. Jadi kalau duduk kurfusa ni, untuk lelaki tu mungkin tidak menjadi masalah lah di hadapan orang ramai. Tapi kalau perempuan mungkin menjadi isu. Namun boleh diaplikasikan kalau wanita di depan ibu bapa ke, ataupun di depan suami ataupun anak-anak, ya, atas dasar menghidupkan sunnah Nabi SAW, iaitu saya suka duduk cara macam ni atas dasar untuk menghidupkan sunnah Nabi. Saya suka apa yang Nabi buat, apa yang Nabi buat saya suka. Macam tu. Maka di situ ulama kata kita dapat pahala. Meniru gaya Nabi yang mana kita akan dapat pahala. Sebab apa? Banyak dalil sekali yang menunjukkan bahawa para sahabat suka meniru gaya Rasulullah SAW. Sahabat pakai serban hitam, Nabi pakai serban hitam, sahabat pun sama juga. Nabi pakai selipar yang berkulit, yang tidak berbulu, sahabat pun sama juga. Nabi suka pakai baju macam ni, Ibnu Abbas pun pakai macam tu juga. Nabi tempah pedang macam ni, sahabat pun sama juga. Ini menunjukkan bahawa meniru gaya Nabi SAW satu yang diamalkan oleh para sahabat, maka ia bukanlah satu benda yang sia-sia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah SAW duduk dengan khusyuk, iaitu Nabi duduk dalam masjid khusyuk. Khusyuk iaitu dalam keadaan beribadat, berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, iaitu kita disunatkan kalau berzikir khusyuk. Ada orang khusyuk dia suka dengan muzik. Tak berapa bagus, makruh hukum dia. Zikir, kita ingat nama Allah, kita dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir disunatkan khusyuk. Sebab itu Imam Syafi'i kata, tak mungkin seseorang itu boleh khusyuk berzikir dalam adanya kerja lain. Betul tak? Kalau dia baca buku berzikir, mana boleh nak tumpu berzikir? Sudah tentu dia akan tumpu pada bukunya. Dengar radio, dengar lagu, muzik, sambil itu berzikir. Mana mungkin dia nak tumpu pada zikir? Maka zikir juga disunatkan. Khusyuk seperti mana kita salat, seperti mana kita membaca Al-Quran. Jadi khusyuknya Nabi SAW, kata Qailah, aku gementar kerana kewibawaan baginda SAW. Ya, dia tengok Nabi khusyuk, dia pun jadi khusyuk juga, dia pun takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat Nabi khusyuk, dia melihat Nabi takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok Nabi SAW dalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun sama juga terkesan gaya Nabi khusyuk duduk di dalam masjid. Itu maksud hadis Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini menunjukkan bahawa keharusan duduk secara kurfusah ketika dalam masjid, ya, iaitu ditegakkan kakinya, iaitu lutut paras paha, iaitu lutut paras dada, ya, dipeluk betis tu dan punggung melekat kat lantai. Itu duduk kurfusah, ya. Begitu juga keharusan bersandar dan sebagainya, duduk cara yang Nabi SAW duduk, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, kalau kita lihat dalam hadis yang disebutkan oleh baginda SAW, itu hadis yang disebutkan bahawa Nabi SAW duduk cara kurfusa. Baik, dalam hadis yang lain kita masuk hadis yang ke-218. Hadis yang ke-118. An Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Wa Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bapa saudaranya, iaitu Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Itu Abbad bin Asim, iaitu seorang tabi'in, dia bukan sahabat. Dia meriwayatkan daripada bapa saudara, daripada pakcik dia. Pakcik dia siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu al-Ansari, sahabat Nabi yang berasal daripada Madinah. Yang mana beliau melihat Nabi SAW berbaring berlunjur di dalam masjid dan sebelah kaki baginda diletakkan di atas kaki yang sebelah lagi. Ini hadis ni yang mana dia menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah berbaring di dalam masjid dengan menyilang kaki. Jadi sekaligus dalam hadis ni menunjukkan bahawa boleh berbaring dan boleh tidur di dalam masjid. Nampak tu, ya. Jadi siapa tidur dalam masjid tidak menjadi masalah. Cuma zaman sekarang ni ada sebahagian masjid dia melarang untuk kita berbaring dalam masjid. Bukan tak bagi dia kata, tapi nak tidur boleh, tapi kalau boleh tidur dekat kawasan beranda. Kita kena raikan jugalah. Tak boleh kita kata, masjid kata dalam masjid tak boleh berbaring, kena tidur kat luar. Apa Nabi pernah baring dalam masjid? Kita kena akur. Kita kena
iktiraf undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak masjid. Kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu kenapa mereka mengadakan undang-undang seperti itu. Pasal apa? Kemungkinan untuk menjaga peraturan masjid. Ya, ada masjid tak benarkan tidur dalam dewan masjid, tapi disediakan beranda, tempat tidur tu, kipas lagi dan sebagainya. Tidur tak ada masalah, no problem. Ada satu masjid kat Sentul tu, dia sediakan siap dengan kapet lagi. Siapa yang nak tidur baring, tidurlah kat situ. Tapi dalam dewan jangan solat. Tak apalah, beranda pun kira masjid juga. Ya, tapi Nabi pernah berbaring di dalam masjid dengan menjilang kaki. Ya, baik. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ya menceritakan bagaimana pernah juga ada juga yang mengatakan hadis ini kelihatan bertentangan dengan hadis yang lain yang ada dalam Sahih Muslim, iaitu Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang daripada kamu berlunjur kemudian meletakkan salah satu kaki di atas kaki satu lagi. Nampak tu ya, hadis yang ke-118 tuan-tuan yang mendengar, pendengar setia ya, yang mana Nabi kata Nabi dia baring, dia melunjur kakinya dan menyilang kakinya. Tetapi dalam Sahih Muslim, Nabi SAW melarang. Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu berlunjur kemudian meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Kaki yang lagi. Ini Nabi larang tapi Nabi buat. Kan nampak ada kontradik dekat sini tuan-tuan. Ada kontradik. Namun, kalau kita tak merujuk pada ulama hadis, kita nampak seolah-olah benda ni kontradik. Tapi sebenarnya tidak kontradik. Kita nak faham macam mana, kita rujuk pada ulama. Ya, saya suka merujuk kepada karangan Ma'alimus Sunan, iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang mensyarahkan Sunan Abi Daud. Dia kata, maksudnya, kata Imam Al-Khattabi, dia kata, barangkali hadis ini menggantikan, iaitu menasahkan hadis dalam bab ini, atau larangan dalam hadis ini. Ya, untuk mencegah daripada aurat pelakunya terdedah. Ya. Baik, hadis ni pertama, kata Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala, pertama hadis ni yang mana Nabi melarang berbaring dan melunjurkan kaki dan meletakkan kaki di atas satu lagi, itu yang sudah dimasukkan dengan hadis yang ke-118. Ya, sebab apa? Dia kata hadis ni, hadis yang ke-118 ni, dia keluar kemudian selepas hadis larangan tu. Maksudnya hadis tu muncul kemudian, bermakna hadis itu sudah memansuhkan. Ya, maksudnya ini hukum baru. Hukum lama tak dibenarkan melunjur kaki dan meninggikan kaki ke satu kaki yang lain. Tapi hukum yang baru datang. Nabi menunjukkan dulu larangan, sekarang boleh. Sama juga dulu tuan-tuan. Nabi kata dulu aku menghalang kalian menziarahi kubur. Sekarang ziarahlah. Nampak? Jadi nasih wa mansuh, iaitu hukum yang digantikan dengan hukum yang lain. Contoh benda dulu halal, ya, sekarang jadi haram. Contoh arak dulu haram. Arak dahulu halal pada permulaan syariat, tapi lama kelamaan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perubahan hukum tu ada, mengikut kesesuaian dan sebagainya. Jadi Imam Khattabi kata hadis yang Sahih Muslim, Nabi larang berbuat begitu, dimasuhkan dengan hadis yang di depan kita ni, iaitu 118. Ya, ada sebab juga mengatakan bahawa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi kata hadis ni tidak dimansuhkan. Namun Imam Nawawi menyatakan bahawa hadis ini melarang adalah bagi orang yang dikhawatiri akan menampakkan auratnya jika ia melakukan seperti orang yang memakai kain sarung sahaja tanpa seluar. Ya. Jadi hadis ni, saya lebih cenderung pada pendapat yang ni mengatakan bahawa larangan Nabi yang melunjur kaki dan meletakkan kaki, yang macam hadis 18 ni, ya, iaitu Nabi larang kalau mereka yang pakai kain, yang tak pakai seluar, ataupun pakai kain yang mana kalau dia buat macam tu, melunjur kaki, boleh menyebabkan aurat mereka ternampak, peha nampak, anunya nampak. Nampak. Jadi apa yang kita kata, apa kata Imam Nawawi di sini, bahawa kalaulah yang mana melunjur kaki, yang mana boleh menjamin auratnya tidak nampak, maka itu tidak menjadi masalah sama sekali. Yang dimaksudkan larangan Nabi jangan melunjur kaki di dalam masjid, kalaulah berisiko aurat kita akan terdedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi siapa duduk dalam masjid yang melunjur kakinya ataupun baring dan dia terjamin bahawa kalau auratnya tidak terdedah, tidak menjadi masalah. Macam contoh ya, kalau macam contoh saya pernah tengok orang karkun tabligh, dia tidur dalam masjid. Dia tidur pakai kain.
Tapi macam mana? Dia ikat hujung kain tu. Dia temukan hujung kain satu dengan satu lagi, diikat. Supaya apa? Terjamin ketika tidur, ketika melunjur kaki tu, aurat mereka tak nampak. Tak tersorong, ternaik ke kain tu. Kadang-kadang kita ni tidur terlalu khusyuk, tidur terlalu nyenyak, tetapi dia kain terangkat ke atas. Terdedah dengan aurat kita. Ya. Jadi, Nabi SAW melunjur kaki, yang mana Nabi sendiri menjamin bahawa tidak berlaku pendedahan aurat. Dan larangan Nabi daripada melakukan kaki itu dilunjur ketika dalam masjid, terutamanya baring, yang mana ditakuti kalau aurat kita ternampak. Tapi kalau aurat yang tak nampak, tidak menjadi masalah. No problem at all, kata para ulama. Jadi ini kita nampak tuan-tuan, sebenarnya hadis yang ke-118 dan hadis Sahih Muslim melarang daripada berbuat begitu, sebenarnya tidak ada kontradik. Iaitu pendapat pertama mengatakan hadis 118 telah memansuhkan hadis yang lalu, hadis larangan. Dan ada juga ulama yang menghimpunkan kedua-dua hadis. Dia kata yang 118 kenapa Nabi buat? Nabi yakin, yang Nabi jamin bahawa aurat Nabi tidak terdedah ketika Nabi buat macam tu. Yang mana larangan Nabi SAW bagi yang mana berisiko, takut ditidur nyenyak. Kalau Nabi kalau tidur pun, Nabi tidur mata saja tidur, hati tak tidur. Nampak tu? Nabi kalau tidur, hati Nabi berzikir, mata Nabi tak tidur. Mata Nabi saja tidur, hilangkan penat, tapi hati Nabi sentiasa berzikir. Tapi kalau kita tidur nyenyak, takut-takut melunjur kaki itu menyebabkan aurat kita terbuka. Ya. Jadi tidak menjadi masalah, tidak ada pertembungan sama sekali di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-119, bab yang menceritakan tentang hadis yang terakhir, cara duduk Nabi SAW. Yang mana hadis yang menceritakan tentang An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, baginda duduk merangkul lutut dengan kedua-dua tangannya. Ya. Hadis yang ke-119 maknanya sama dengan hadis yang ke-117. Iaitu Nabi duduk kursufa. Iaitu ataupun kursufa ini dalam erti lain duduk ihtiba. Iaitu betis dan pahanya ditegakkan. Sehingga lutut tu sama level dengan dada kita. Dan paha tu merapat dekat perut kita. Dan merangkul kedua-dua betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ihtiba dan kurfusa sama juga. Namun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sebagai tambahan, ya saya suka bawa hadis tentang ada yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga melarang sahabat daripada duduk ihtiba ataupun duduk kurfusa, yang lutut dengan betis dengan paha tegak tu kan. Ya, sebab apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, ya, daripada bapanya Muaz bin Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana ada disebutkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwah yaumul jumu'ati wal imamu yakhutub. Ya. Anas bin Malik kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada duduk secara ihtiba pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, apakah maksud hadis ni tuan-tuan? Nabi duduk ihtiba, Nabi duduk kurfusa. Tapi Anas mengatakan ada satu larangan Nabi SAW. Nabi kata jangan duduk ihtiba. Duduk ihtiba apa? Betis dan paha tegak. Lutut paras bahu dan memeluk kedua-dua betisnya itu. Itu. Ya, Nabi buat. Ada dua hadis dalam cara duduk Nabi SAW. Ada Nabi buat dua dalam masjid. Tapi dalam hadis Nabi larang duduk macam tu ketika hari Jumaat. Baik, apa kata para ulama tuan-tuan? Antaranya Al-Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala, sebab nampak kontradik. Nabi larang tapi Nabi buat. Sama juga macam hadis yang ke-118. Nabi tak kasih melunjurkan kaki tapi Nabi buat. Ya. Jadi kita dah terangkan. Jadi apakah cara ulama menghimpunkan kedua-dua hadis ini tuan-tuan, iaitu kata Al-Imam Al-Khattabi, Nabi SAW melarangnya, iaitu melarang duduk ihtiba ataupun duduk kurfusa, ya, ketika pada hari Jumaat. Pasal apa? Kata Imam Khattabi, dia kata kerana akan menyebabkan mengantuk.
Dan mendedahkan diri daripada terbatalnya wuduk. Nampak tak? Jadi Nabi melarang ada sebab. Ya. Jadi kalau yang duduk macam tu, yang tidak menyebabkan risiko, tak ada masalah. Itu risiko mengantuk lah. Tapi yang mana kalau dia duduk tidak mengantuk, tak ada masalah. Yang Nabi larang kalau duduk macam tu menyebabkan dia mengantuk sehinggalah dia terlepas mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ya. Pasal apa? Lepas mendengar, terlepas daripada fadilat itu, maka seolah-olah macam kita luput pahala yang sangat besar. Padahal solat Jumaat tu pahalanya bukan hanya ketika solat Jumaat saja, tetapi mendengar khutbah tu fadilatnya sangat besar. Jadi Nabi SAW melihat ramai sahabat yang duduk kurfusa, ya, duduk yang macam tu, tetapi dalam keadaan mengantuk. Jadi Nabi larang. Sebab Nabi tengok duduk tu memberi kesan yang macam tu, Nabi kata jangan duduk, duduk bersila ataupun duduk iqa', Nabi kata. Sebab apa? Duduk macam tu akan menyebabkan mengantuk. Tetapi kalau orang yang duduk macam tu, dia boleh bertambah khusyuk, tidak menjadi masalah. Jadi larangan Nabi tak bagi duduk macam tu pada hari Jumaat ada sebab. Ada ilahnya. Ada sebab. Tapi kalau sebabnya tak ada, tak sebab mengantuk, maka boleh duduk macam tu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak cara duduk Nabi yang lain? Ada. Ya. Ada beberapa hadis yang disebutkan. Pernah tak Nabi duduk bersila? Ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Saya tak masukkan dalam ni sebab apa tidak ada dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Ya, yang mana daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, yang mana disebut bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Ya, maksudnya Nabi SAW apabila selesai mengerjakan salat subuh, baginda akan duduk bersila di tempatnya hinggalah terbit matahari dengan terang benderang. Nampak tu Nabi SAW duduk bersila. Antara salah satu sifat duduk Nabi, iaitu Nabi duduk bersila. Selepas salat fajar, Nabi duduk. Tempat mihrab, tempat Nabi duduk jadi imam. Ya, sehinggalah terbit matahari. Nabi berzikir, Nabi baca dan sebagainya. Itu sunnah. Dalam hadis mengatakan sesiapa selepas solat subuh duduk di tempatnya, ya, sehingga terbit matahari, kemudian dia mengerjakan solat sunat 2 rakaat, solat sunat isyraq, maka dia mendapat ganjaran pahala haji yang penuh. Tamah. Dia dapat pahala ganjaran haji yang penuh Nabi sebut. Nampak tu. Itu fadilan lepas solat subuh, kita duduk tetap tempat kita sampai terbit matahari dan kemudian kita solat isyraq. Solat sunat isyraq, dapat pahala haji penuh. Seolah-olah macam kita pergi haji. Ya, tapi kalau yang nak buat macam tu, lepas ni jangan pula tak pergi haji ya. Ya, itu kata orang ya, ada orang dia sembahyang sunat dekat Masjid Quba. Ustaz, kalau dah sembahyang sunat 2 rakaat dekat Masjid Quba ni, bermakna 2 rakaat dekat Masjid Quba dapat pahala umrah ya tak? Satu umrah. Jadi lepas dia tak payah berumrah lah. Dia buat lawak macam tu. Jangan macam tu. Ya, kalau boleh kita nak lagi banyak pahala, betul tak? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga disebutkan bahawa Nabi SAW duduk dalam keadaan bersila. Ya, jadi tuan-tuan, lepas subuh bagus kalau kita duduk bersila. Sunnah Nabi SAW sehingga terbit matahari, zikirlah, baca Al-Quran kau. Ya, Nabi baca Al-Quran, Nabi berzikir, lepas tu solat sunat isyraq. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk bab yang seterusnya. Kita dah habis bab cara duduk Nabi SAW. Masuk bab yang ke-22, iaitu bab yang menceritakan cara Rasulullah SAW bersandar. Ya, Nabi SAW juga bersandar, tuan-tuan. Nabi pun ada duduk santai, duduk yang macam kita sebutkan di sini. Ya, jadi apakah cara Nabi SAW bersandar? Iaitu kita masuk hadis yang ke-120. Ya, baik kita baca. Ya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarih. Ya, disebutkan daripada ini tersilap Qailah ni datang dari mana dah? Qailah tu buang, saya tersalah masuk. Itu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menceritakan, dia kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan sisi kiri tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan padanya sebuah bantal. Itu pun sunnah juga.
Duduk macam Arab kan kalau duduk dekat atas lantai tu duduk bersandar, lepas tu ada bantal kat tepi sebelah kiri ni tu, kiri ataupun kanan. Itu pun duduk cara Nabi SAW. Nabi duduk, mungkin Nabi duduk bersila, ada bersila, dan susuk kiri itu ada bantal Nabi SAW. Nabi bersandar dekat situ. Itu pun sunnah Nabi SAW, cara Nabi SAW. Ya. Baik, pengajaran hadis yang ke-120 ini mengatakan keharusan berehat dengan bersandar dan mengiring di atas bantal. Tak boleh kita nak kata kalau duduk bersandar macam tu kurang beradab. Tidak. Kalau duduk bersandar dekat bantal, tak beradab, bermaknanya Nabi biadab lah. Tak mungkin. Ya. Tapi cuma kita tengok keadaan lah. Janganlah pula bila kita duduk depan agung ke, depan apa ke, majlis rumi duduk bersandar, kaki bertinggi macam tu kan. Tengok tempat lah. Tengok tempat. Ataupun dalam majlis ilmu, betul tak? Depan tok guru, jangan pula kita duduk bersandar, letak bantal tepi, kita baring, lunjur kaki. Tak adalah. Tengok tempat. Nabi dekat rumah kadang-kadang Nabi bersandar. Ya. Jadi hadis ni menunjukkan diharuskan. Ya. Baik, menurut para ulama diharuskan mengiring di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Mana-mana boleh ikut keselesaan. Hadis di atas, ya, maksudnya hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu menjelaskan keadaan Nabi SAW pada masa tersebut bukan bertujuan membataskan keharusan. Maksudnya para ulama dia tidaklah membataskan hanya untuk kiri saja. Kanan pun boleh. Ya, kadang-kadang kita rasa kanan dah rasa lenguh dah. Pergi kiri pula. Bila kiri lenguh ke kanan pula. Jadi sunnah juga kita duduk bersandar. Sama ada duduk bersandar belakang ataupun bersandar di bahagian rusuk. Itu pun boleh, tidak menjadi masalah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-121, an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbari al-kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-121 terjemahannya Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bapanya. Ya, Abdurrahman ini tabi'in, dia bukan sahabat Nabi SAW, tetapi dia anak kepada seorang sahabat. Siapa? Abu Bakrah. Abu Bakrah ni seorang sahabat Nabi SAW. Dan hadis ni diriwayatkan daripada bapanya. Ya, bapanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kalian mendengar aku memberitahu perihal dosa-dosa paling besar? Nampak tu. Ya, dosa-dosa yang paling besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak aku bagi tahu tak apa itu dosa-dosa besar? Maka para sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan para sahabat nak tahu apa itu dosa besar. Sehingga kan sahabat mengatakan, bala, sudah tentu kami nak tahu. Pasal apa? Pasal para sahabat tidak mahu terjebak dengan perbuatan dosa besar ini. Sebab itu mereka nak tahu sangat. Apabila mereka nak cakap pasal ni, mereka pun dalam keadaan yang nak tahu sangat supaya apa mereka terhindar daripada dosa-dosa besar. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, menyekutukan Allah. Ini dah tersebar dekat WhatsApp banyak sekali tuan-tuan. Pasangan suami isteri dah murtad, berpindah dekat Australia ni. Tak segan-segan mengaku dia ni dah murtad. Rasa bahagia. Sampai klaim mengatakan Islam tu palsu. Agama Kristian ni benar. Ya Allah. Ya. Berjaya kerja syaitan. Tambah lagi kat Facebook, duk kutuk Islam dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya, kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditetapkan hati kita pada Islam. Jangan kita dinyahkan keimanan dalam hati kita sehingga Allah tarik keimanan dan kita tidak mati dalam keadaan Islam. Ini yang paling takut. Biarlah kita lapar, biarlah kita miskin, tetapi janganlah hidayah kita ditarik. Janganlah kita murtad, janganlah tersisip mana-mana ahli keluarga kita dengan cabaran seperti ini tuan-tuan, ya. Jadi dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang mati dalam keadaan dia tak sempat bertaubat. Ya, sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa yang mana
Allah disyirikkan. Ya, Allah tidak mengampunkan, yakni sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengampunkan dosa selain daripadanya. Contoh tuan-tuan, katakanlah ada hamba Allah ni dia mati dalam keadaan murtad. Ya. Dan dia secara spesifiknya, secara rasminya mati dalam neraka selama-lamanya. Allah akan bakar dan Allah akan seksa selama-lamanya tanpa diampunkan dosa murtad ataupun syirik itu. Nampak tu? Ya. Baik. Tapi kalau orang yang mati bukan syirik, mati dalam keadaan dosa besar, mati berzina tak sempat taubat. Dia Muslim, dia tak murtad, tak pernah murtad, dia beriman pada Allah, masih beriman pada Allah dan masih beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah, mati dalam keadaan minum arak. Mati dalam keadaan kuat berzina, tak sempat dalam keadaan untuk bertaubat. Ya. Tapi orang macam ni tetap kena cuci di dalam api neraka sampai bersih. Tapi lama kelamaan Allah akan ampunkan juga. Tapi syirik tidak. Syirik adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan menderhakai kedua orang tua, ini dosa yang sangat besar. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbuat baik pada mak bapak iaitu tingkatan kedua selepas bertaati dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya tidak menyembah selain daripada Allah, iaitu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ya, wabil walidaini ihsanan. Allah juga memerintahkan supaya berbuat baik pada mak bapak. Jangan derhaka mak bapak. Ya, saya dah terangkan tentang apakah konsep derhaka pada mak bapak, iaitu pada pengajian hadis Al-Adabul Mufrad. Boleh cek dalam video-video saya pada personal FB saya. InsyaAllah boleh tahulah definisi macam mana kita kata derhaka pada mak bapak ataupun tidak. Ya. Baik. Okey, pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Ini ceritalah Nabi bagi ceramah sambil bersandar, tuan-tuan. Ya, bersandar dekat sama ada bersandar dekat apa ni rusuk Nabi atau bersandar dan sebagainya. Boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah. Ya. Kata orang ni jangan duduk ceramah bersandar ni, apalah untuk guru ni ceramah bersandar. Boleh, tak ada masalah. Saya pun kalau daurah yang melibatkan 3-4 jam tak tahan bersandar juga. Betul tak? Jadi berceramah sambil menyampaikan ilmu tidak menjadi masalah dalam keadaan duduk. Tak boleh kita nak kata kalau seseorang itu diduduk sambil mengajar, tak boleh kita nak kata dia biadab. Ya. Sama jugalah kalau ada orang dia tengah datang belajar, dia belajar berguru, duduk daurah pagi sampai petang. Ya. Dan pihak masjid disediakan kerusi yang duduk bersila tapi boleh bersandar. Nampak? Tapi sambil dia belajar, sambil dia mengaji tu, ada meja kecil, ada nota, sambil dia bersandar tu, tak apalah, tak ada masalah. Dan bagi saya tak adalah dikira biadab, tapi sebahagian daripada asatizah dia kata, kalau duduk bersandar macam tu biadab. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya kalau jemaah nak datang daurah saya, kira baiklah tu, tuan-tuan. Kira baiklah tu. Ya. Sebab tu saya tak kisah kalau dalam pengajian saya ada duduk dekat dinding ke apa, tak apalah. Dudukkan ni dia tak ada masalah, maksudnya okeylah. Dia nak datang tu kira baiklah. Dia nak dengar ceramah saya okeylah. Cuma saya pantang duduk bersandar, lepas tu main handset, lepas tu berborak, itu pantanglah. Baik, tak payah datang, balik rumah lagi bagus. Ya. Tapi ada orang memang duduk bersandar, tapi dia dengar ceramah kita. Masalah apa? Yalah, kadang-kadang balik penat kerja, nak duduk kadang-kadang ada orang pinggang tak tahan. Ada orang yang memang dah sudah berumur, dah tahap veteran, tak boleh kita nak blame. Macam tu, ya tak? Tak boleh kita nak kata dia tu mestilah duduk tak bersandar macam orang muda, tak boleh. Tapi bila dia nak datang tu, kira alhamdulillah, kira baiklah. Kita rasa bersyukurlah dia nak dengar tu. Ya, tapi kalau bersandar, berborak, main headset, baik tak payah datang lah. Kita pun rasa geram. Betul tak? Ya, lagipun zaman sekarang ni zaman teknologi moden. Teknologi moden ni maksudnya apa? Teknologi yang canggih lah. Maksudnya kalau dia duduk bersandar jauh pun dia masih boleh dengar ceramah kita. Kalau zaman dulu mesti dekat-dekat, mikrofon tak ada. Namun kita tak nafikan, rapat lagi bagus. Rapat itu lebih baik, tidak menjadi masalah. Tapi kita kena raikan juga orang yang datang majlis ilmu ini, tak apalah, asalkan selesa baginya, asalkan dia masih lagi ada inayah dan ada kekuatan untuk terus menuntut ilmu. Ya. Jadi bersandar ni bukanlah satu benda yang tidak beradab. Benda ni okey. Sebab apa? Nabi pun ketika ceramah, Nabi pun bersandar je lah. Ya. Baik. Lalu Nabi SAW pun duduk kemudian menyambung kata-katanya. Bagi dia terus mengulangi kata-katanya sehingga kami kata
Oh, ada tertinggal terjemahan tu, minta maaf. Ya. Baik Nabi SAW, ya. Nabi kata ada tertinggal, mendahului pada orang tua. Nabi SAW bersandar. Lalu baginda SAW berkata penyaksian palsu ataupun kata-kata palsu. Ya. Kemudian Nabi SAW menyambung kata-kata baginda, terus mengulangi kata-katanya, iaitu syahadatul zur. Nabi mengulangi kata-kata palsu. Kata-kata palsu ada dosa yang sangat besar. Kata-kata palsu dosa yang sangat besar. Kata-kata palsu, penyaksian palsu adalah dosa yang paling besar. Nabi ulang banyak kali. Nabi kasih peringatan. Nampak tu? Yang baik, kita sambung selepas ini, kita akan bagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung. Saya minta maaf tertinggal terjemahan. Maksudnya ada terjemahan pada mulanya Nabi SAW bersandar. Lalu baginda pun bersabda penyaksian palsu. Maksudnya penyaksian palsu salah satu daripada dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Dan Nabi SAW menyambung kata-katanya bagi dia terus mengulangi kata-katanya itu. Iaitu Nabi mengulangi penyaksian palsu ataupun kata-kata palsu. Kata-kata tipu. Ya. Maksudnya Nabi dia ulang. Nabi dia ulang macam mana? Ingat sahabat, penyaksian palsu, kata-kata palsu, dosa besar. Kata-kata palsu, penyaksian palsu adalah dosa besar. Kata-kata palsu dan penyaksian palsu adalah dosa besar. Dia ulang-ulang. Pasal apa Nabi nak kasih peringat? Jangan terjebak dengan penyaksian palsu. Kata-kata palsu, kata-kata bohong, fitnah dan seumpamanya. Nabi ulang banyak kali. Pasal apa? Sebab tak nak Nabi melihat umatnya terjebak dengan perkara itu. Terus, sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan baginda berhenti bercakap. Sebab apa? Nabi dia ulang sampai para sahabat rasa takut. Ya, takut pasal apa? Nabi rasa risau. Risaunya Nabi SAW sehingga mengganggu keselesaan Nabi. Ya, sehingga Nabi sangat Allah, janganlah Nabi cakap kesian Nabi duk takut-takut. Dia risau pasal Nabi SAW. Dan ada juga mengata mudah-mudahan Nabi berhenti. Sebab apa? Sehingga kan Nabi duk ulang-ulang berkata sebegitu sehingga mereka rasa takut. Mereka rasa gerun dengan perbuatan dosa itu. Yang mana perbuatan dosa itu alhamdulillah, mereka mendengar ulangan-ulangan kata-kata Nabi itu menyebabkan mereka rasa takut. Dan timbul rasa takut, mereka minta, ya Allah, minta-mintalah Nabi senyap, Nabi tak cakap lagi, sehingga mereka takut. Macam itulah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata palsu ini adalah kata-kata yang sangat bahaya. Zaman sekarang ni kita tak kata kata palsu, tapi zaman sekarang ni zaman orang suka menyebarkan berita-berita palsu. Ini banyak sangat. Ini satu pembohongan. Baru-baru ni dia cerita pasal 3. Dia kaitkan dengan kematian 3 hari bulan. Dia mengaitkan ayat 33 lah. Lepas tu dia kaitkan dengan surah yang ketiga, ayat 33. Ini semua mengarut. Ya. Itu bukan tafsiran Al-Quran yang sebenar. Itu cerita palsu. Dan dia menambah cerita-cerita palsu. Dia kata kita ni akan buat darurat dah. Lepas tu dia rakam dekat suara. Lepas tu disebarkan dekat dekat WhatsApp. Ya. Sehingga kan Kementerian menafikan, kata ini berita palsu. Dia buat nota, dia buat poster, dia fitnah pemimpin tu, fitnah pemimpin ni. Ini kata-kata palsu. Dan Nabi kata akbarul kabair, dosa yang sangat besar. Nampak tu? Sehingga Nabi kata kata-kata palsu dan penyaksian palsu. Jadi penyebar berita-berita palsu inilah yang Nabi maksudkan. Yang Nabi diulang-ulang sehingga sahabat rasa takut. Sehingga Nabi rasa resah, takut umatnya terjebak dengan perbuatan sebegini. Nampak tu? Ya tuan-tuan, kita pastikan jangan kita menjadi orang yang menyebarkan berita palsu. Kalau kita tidak menyebarkan berita palsu, paling tidak jangan sama-sama kita menyebarkan berita palsu. Semak dahulu. Kalau keluar berita, search ada tak berita ini keluar daripada berita-berita ataupun akhbar yang boleh dipercayai. Kadang-kadang dia kata Prime Minister tidak akan bertanggungjawab terhadap mereka yang mengidap penyakit COVID. Ya, kita pun nampak poster macam cantik, macam real lah, dia terus sebarkan. Sebelum sebarkan, tengok dulu betul ke? Tak kira lah dia tu parti pembangkang yang kita bincang ataupun kita bukan side dia. Itu bukan kira, kena berlaku adil. Kena side.
Kalau cek, tak ada pun berita harian, tak ada cerita pun, News Straits Times tak ada cerita pun, utusan tak ada cerita pun, apa pun tak ada cerita. Ini memang sah palsu. So jangan kita mudah-mudah untuk menyebarkan berita palsu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan hadis ni menceritakan bahawa Nabi SAW iaitu duduk berzikir, dan begitu juga diharuskan menyampaikan ilmu, mendengar ilmu, dan begitu juga diharuskan untuk berzikir dalam keadaan bersandar, tidak menjadi masalah, ya. Cuma janganlah bersandar tu sampai melunjuk kaki dan sebagainya. Mungkin dari segi adab masyarakat kita tak berapa bagus. Kita raikan kebiasaan adat masyarakat kita, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 hadis lagi kita nak habiskan, iaitu hadis yang ke-122 an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Yang mana disebutkan tentang apa dia kata, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak akan makan sambil bersandar, ataupun aku tidak makan sambil bersandar. Ini menunjukkan bahawa cara duduk Nabi. Nabi kalau berehat bersandar. Ada kala Nabi duduk sampaikan ceramah bersandar, ya. Tetapi ada juga bila makan Nabi tak pernah bersandar. Kenapa? Sebab Nabi tidak bersandar disebabkan bahawa Nabi SAW tidak mahu rasa selesa ketika makan. Bila rasa terlalu selesa ketika makan, kita nak duduk lama. Bila nak duduk lama, maka akan makan banyak. Sebab itulah Nabi tidak makan bersandar, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya? Jadi insya-Allah ada masa kita akan masuk bagaimana cara Nabi makan ketika duduk. Macam mana Nabi duduk ketika makan, terbalik pula. Itu yes, kita kata ada cara yang mana duduk cara Nabi makan tu, sebab apa? Duduk dalam keadaan kurang nampak selesa. Bila makan dalam keadaan kurang selesa, Nabi makan tak duduk lama. Bila makan tak duduk lama, Nabi tak makan banyak. Sama jugalah Nabi kenapa tak makan bersandar, sebab tak nak jadi selesa. Bila jadi selesa, maka kita akan makan banyak. So ulama kata adakah boleh makan bersandar, hukumnya tidak haram. Ada ulama kata hukumnya makruh, ada ulama kata harus. Ulama kata kalau makruh, kalau makan bersandar, kalau terlalu selesa menyebabkan kita makan banyak, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kita makan bersandar menyebabkan kita makan tak banyak, itu tidak mengapa. Dibolehkan, diharuskan oleh para ulama. Tapi lebih afdal ikut sunnah Nabi, makan tidak bersandar dapat pahala. Nampak tu? Makan pun dapat pahala. Cara macam mana? Ikut cara Nabi, makan tidak bersandar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk hadis yang terakhir, iaitu hadis cara duduk Nabi SAW, cara Nabi menumpang ataupun bersandar. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah. Sama juga dengan hadis yang ke-121, yang mana hadis yang ke-120 yang mana disebutkan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada bantal, ya. Habis bab yang menceritakan tentang cara ataupun gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, ya. Kesimpulan daripada hadis ini yang boleh kita ambil bahawa Nabi SAW juga duduk bersandar secara mengiring di atas bantal dan sebagainya, termasuk di hadapan para sahabat ketika menyampaikan ilmu dan nasihat kepada mereka. Jadi kalau penceramah tu bersandar ketika menyampaikan ilmu, tidaklah dikata kurang adab. Begitu juga mereka yang datang majlis ilmu, kita duduk yang ada kursi, duduk bersila, ada bersandar tu kan, tak boleh kita kata tidak beradab. Sebab apa? Bersandar pun sebahagian dengan cara duduk Nabi SAW, ya. Baik, tapi ketika makan Nabi tak pernah duduk bersandar. Pasal apa? Sebab tak nak duduk selesa. Kalau duduk selesa ketika makan, nanti akan menyebabkan makan banyak. Nampak tu, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada begitu juga pada hadis yang bab cara Nabi bersandar. Maksudnya boleh duduk bersandar ketika baca Al-Quran, berzikir. Kalau majlis ilmu boleh bersandar, sama jugalah baca buku, berzikir, ya. Hatta baring sekalipun. Ada ustaz kata, saya ni Ramadan dah masuk, kita nak khatamkan Al-Quran cepat mungkin. Ustaz, kalau saya dah penat duduk, boleh tak saya baca Al-Quran secara baring, dengan Quran kecil ataupun headset? Boleh, tak ada masalah. Nabi pernah berbaring dalam masjid. Berbaring iaitu melunjur kaki. Dan Nabi sentiasa berzikir. Nabi kata, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW yadhkuru ala kulli ahyanih. Nabi SAW berzikir setiap masa, sehingga pun Nabi ketika dalam tidur.
Ketika tidur pun Nabi berzikir, iaitu Nabi berzikir dalam hati. Mata tidur tapi hati terus berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika baring pun Nabi berzikir juga. Maksudnya ketika baring juga boleh kita baca Al-Quran. Ya, tapi janganlah Al-Quran kita letak tempat yang tak sesuai dan sebagainya, ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada satu soalan yang ditanya oleh saudara Abu Fatimah. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau pegang handphone sebab salin nota ceramah Ustaz macam mana? Boleh, tak ada masalah, tapi maklumkan awal-awal pada Ustaz. Jangan timbul fitnah. Ada tempat saya ni, ada dekat Ampang ceramah. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, lepas sembahyang dia jumpa saya. Ustaz, malam ni Ustaz ceramah, Ustaz kalau nampak saya main handset, pegang tu, jangan, saya tu sebenarnya menyalin nota Ustaz. Jadi bila dia cakap macam tu, saya pun okey lah. Jadi setiap kali saya ceramah, dia memang salin nota dekat handset dia. Memang rajin, nampak macam dia berwhatsapp, tapi sebenarnya tidak berwhatsapp. Dia sebenarnya salin nota. Jadi saya sarankan, boleh nak pakai handset, tapi cuba maklumkan pada pihak masjid. Takut-takut ustaz tu tersalah anggap dan sebagainya lah. Benda tu boleh timbul fitnah sebenarnya. Kita boleh elakkan. Ya, kadang-kadang timbul fitnah tu kita boleh elakkan. Ya, ataupun lebih baik pakai pen, pakai nota, itu lagi bagus. Tapi kalau nak pakai handset, kita ada teknologi lebih baik, tak ada masalah. Jumpa Ustaz, minta maaf Ustaz, nak cakap sikit. Nanti kalau Ustaz nampak saya main handset, itu bukan main handset, saya salin nota. Minta maaf Ustaz. Nanti Ustaz tu tak adalah sangka buruk, betul tak? Kalau tersangka buruk tu, Ustaz tu manusia biasa. Sebab apa kadang-kadang kita mengajar terganggu, tuan-tuan, terganggu. Terganggu nampaknya. Macam juga kalau kita tengah mengajar kat sekolah, cikgu mengajar kat sekolah, tiba-tiba ada anak murid main handset. Terganggu. Ya, jadi tak boleh salahkan kalau Ustaz. Ala Ustaz sangkalah baik, betul. Tapi apa salahnya ambil masa sikit jumpa Ustaz. Kata Ustaz, saya sebenarnya bukan main handset, tapi salin nota. Ya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sampai hadis yang ke-123. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Kalau kata masih lagi PKP, saya akan teruskan secara online atas inisiatif Surau Pusat An-Nur, Country High Kajang. InsyaAllah ada masa kita bertemu pada lain hari. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada'a fi maqamina hadza man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih kerana sudi sama-sama dengan majlis ilmu pada malam ini. Semoga Allah berkati kita semua. Amin ya rabbal alamin.